juta di penduduk 5 million dan Islam tak ramai, tapi dia pun mengamalkan hidup Islam. Tu yang dia dah 20 tahun lebih dah duduk di sana, memang macam tak mau balik dah. Sebab dia berkata duduk di Malaysia ni, saya doktor, apa dia husband saya doktor, duduk doktor, bukan tak mau balik, tapi kalau balik tak macam ni Malaysia. Malaysia ni kalau balik, kami doktor lagi sibuk 24 jam dengan kerja ongkos dan sebagainya. Duduk di sini kami kerja daripada pagi sampai petang. Kemudian petang kami boleh jalan di taman, kami di pantai, kami boleh dengan anak-anak. Live kami ada di sini. Sabtu, Ahad, Saturday, Sunday cuti. Tak kerja macam di HKL, di Kelang. Nak mampu kalau di Kelang, kalau di HKL tak berehat. Dia juga saya kata teruk, ya betul. Tu yang kami duduk di sini syok. Bila mana pukul 5 balik juga tak ada apa. Tu yang anak ramai kan, itu contohlah kan. Sebab dia pun tak ada apa aktiviti dah. Dia pun sana macam, yalah kita dah ramai nak pergi sana London apa semua. Malam di sana tak macam malam di KL, di KL. Malam di KL dia dengan uptown satu, kemudian dia ada downtown, up and down. Di Singapore dia ada downtown kan, di Kuala Lumpur dia ada uptown, di Shenzhen 24 jam dia ada uptown. So Malaysia punya hidup siang malam, pagi petang, tak berhenti. Mana ada live? Kami di sini tengok tak gaduh nak trafik, mana ada trafik jam, tak ada. Tapi tempat kerja baru 15 minit. Biar tak nak sekolah, tak kalut pukul 8 tu kira boleh breakfast lagi pukul 8.30 baru masuk kerja. Tak ada masalah. Kami happy di sini. Bukan sikit, ramai kita punya rakyat masyarakat kita yang kerja di island dan juga mengaji. Kemudian habis pergi, kita tak mau balik, dia berkhidmat di hospital island. Hospital island banyak lagi kekosongan untuk para doktor. So siapa ada kawan saudara ataupun Pak U, pergi sana lah. Dia minta kerja sebagai doktor sana, memang berkehendakkan apa dia doktor-doktor sebab tak cukup. Itu nak cerita sikit lah pengalaman. Dan begitu juga kami pergi Manchester, tengok waktu maghrib nak tengok macam mana orang ramai ke tidak di masjid. Masjid, salah sebuah masjid Ghufran namanya di Manchester. So waktu maghrib tu kita bayangkan macam aku duduk di Taman Tun ke, ataupun di PJ Taman Medan ke, ataupun di Ulu Kelang. Tengok dia punya masjid maghrib lepas azan berkumandang, Allahu Akbar, orang datang berbondong-bondong macam hari Jumaat. Macam Jumaat sejibit sebiji sejibit macam hari Jumaat. Orang ramai. Mana orang datang macam ni? Kita pun terkejut. Padahal bukan negara Islam. Macam mana mereka boleh beramal dengan Islam? Yang disebut orang Islam beramal dengan Islam lebih daripada negara Islam. Malu tak? Untuk Indonesia, Jakarta, berapa banyak kubah-kubah. Kita kata ni musalah, ni surau, ni masjid. Tapi cuba tengok dalam ni, berapa kerat, berapa orang. Terus kita hidup, kita pun cukup dah. Tengok berapa ramai subuh. Kau adalah Tok Imam, Bilal, Tok Siap. Kau kalau Tok Siap tak sakit perut, kalau tidak ambil dengan masjid, dengan surau pun kunci kan. Sudah Bilal kata balik, macam mana Tok Siap tak balik, pun tak ada kunci, Imam kata aku tak jadi imam. Duduk pakat semua sembahyang di rumah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita hijrah Rasul SAW. Dia menuntut suatu perubahan kepada diri hamba, memikirkan sesuatu yang lebih positif. Fikir sesuatu apa yang boleh kita buat sebagai ikutan sunnah yang saya dah sebut dalam tanya Ustaz baru ni. Apa dia ikutan sunnah? Bermaksud kita beramal dengan perjalanan hidup Nabi SAW. Tak boleh buat semua, jangan buat semua. Kita tak boleh buat semua, ambil mana yang kita boleh rasa dan kita boleh buat itu dalam keadaan bersungguh dan istiqamah. Kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, memang kita nak harapkan balik maghrib nak pergi masjid apa semua kadang susah kan, payah. So bila adakan program majlis di pejabat, ada orang kata ialah inisiatif daripada bos-bos kita, pengurusan, okeylah buat suruh macam ni kemudian ada bajet dan sebagainya. Kita boleh duduk macam ni di antara menghidupkan suasana sunnah Nabi. Man ahya sunnati inda fasadati kana lahu ajrun mi'at syahid. Nabi sebut orang yang menghidupkan sunnah aku, yang menghidupkan amalan daripada aku buat, hidup aku dengan amalan, maka kita buat apa yang Nabi buat, antara majlis ilmu, antara sembahyang sunat selain fardu, begitu juga dengan puasa sunat selain daripada puasa fardu Ramadan. Begitu juga dengan ambil sedikit tadabbur Al-Quran daripada
Quran yang dibaca. Baik, kemudian kita ambil apa sikit kefahaman tentang isu-isu global. Rilekkan kemudian dengan keadaan jerumu dan sebagainya, kemudian dengan sainsnya, bagaimana Allah boleh jadikan pergantian perselisihan malam dan siang, bagaimana Allah ciptakan tadi 12 bulan, kemudian bagaimana ada Pluto, Marikh, Zuhal, bumi, planet-planet, kemudian kaji pula dari sudut tumbuhan, kemudian kaji pula dari sudut ni aku ni daripada nutfah, kemudian yang kedua alaqah, kemudian mudghah. Macam mana daripada nutfah air mani, alaqah segumpal darah, kemudian sampai peringkat mudghah seketul daging. Lalu Allah perintahkan malaikat tiupkan roh. Umur kandungan ibu yang pregnant berapa bulan? Ketika itu 4 bulan, 120 hari. Kemudian 9 bulan cukup lahir. Kemudian daripada kecil tak tahu apa benda pun, menangis. Kemudian daripada menangis dah boleh baring minum menengah, kemudian dah boleh mengangkat bukan mengisut terlupa sebab kita dah lama tak jadi budak kan. Merangkak, kemudian dah boleh diri berlari, dah boleh bekerja. Tahu-tahu umur kita dah umur dah 40 dah saya lah. Kemudian ada yang umur 50, ada yang umur dah 20. Baru lagi rasa main rounders, baru lagi rasa main doki, main tutup oren, kemudian main congkak. Baru lagi rasa main kalauan. Yang lelaki banyak main guli, main gasik. Waktu ni tak ada dah guli, gasik, tak ada dah kalauan, listing, apa semua main senapah patah ni tak ada dah. Yang ada ganti dengan benda ni pula, benda dah ni. Nampak peredaran zaman, perubahan. Dan kita tak lama lagi pula fikir dah, aku dah nak mati. Nampak? Kita nampak circle putaran hidup kita daripada mula, daripada di dalam alam kandungan ibu sampai lahir, kemudian besar, bekerja sampai kita nak mati nanti. Agak-agak apa yang dah kita buat? Nak relate dikaitkan dengan Quran. Adakah Quran tak menceritakan semua ni? Quran menceritakan semua daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ditambah pula dengan hadis-hadis sunnah Nabi SAW. Adakah kita kata kita hari ini tak perlukan Quran, tak perlukan hadis? Allahu Akbar. Sungguhnya jenis manusia yang sebegitu, sebab dia angkuh dan dia tahu bahawa dia hamba akan musnah, makhluk akan hancur ataupun disifatkan sebagai fana. Fana ni yang sementara dia akan habis, akan hancur, musnah. Tapi kenapa kita tidak merenungi diri kita? Kenapa kita tidak ambil tadi pengiktibaran di dalam kehidupan? Sebab itulah perjalanan hidup Nabi 13 tahun di Mekah. Nabi atur kehidupan daripada perintah Allah supaya apa dia? Bagi keyakinan di dalam jiwa manusia. Ambil dulu tentang Allah. Maksud kata yakin, seyakin-yakin, percaya dan yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya satu, yakin satu. Bila kita dah jadi orang yang ada keyakinan, maksud kita dah ada kepercayaan. Percaya ni, kalau ambil percaya hanya melihat kepada bentuk yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tengok kepada matahari, itu dia percaya matahari wujud, ada bulan, kemudian gunung ganang, kemudian apa dia burung yang terbang, kemudian kejadian alam ni, maka dia percaya. Percaya itu maksud dia diciptakan. Tapi adakah dia meyakini yang menciptakan itu adalah Allah? Itu yang selalu, dululah sekarang tak ada kan, Royal Circus London dulu selalu mari Malaysia dia membuat pertunjukan show. So kita pun tengok macam-macam show. Ada yang gelang api itu, kemudian benda rimau pergi cross dan sebagainya. Yang itu satu. Kemudian ahli circus baring, kemudian dia punya kawan dia pula pergi shoot satu anak panah yang cukup tajam, diletak buah apple tutup di atas dahi ni. Kemudian yang satu orang tadi pergi shoot. Bila mana shoot tadi betul-betul tepat kena buah apple, tak kena pada kepala. Semua dia pakai tepuk tangan. Oh my God, oh my God. Kemudian ahli circus kata, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang pula nak duduk baring macam ni, kemudian kami letak buah apple, sahabat dia pula pergi shoot dengan panah. Semua dia pakai tengok kiri kanan hang. Kemudian aku tak berani, mampu kena pula kepala. Kata orang perak tumpuk macam tu lah. Dan semua tak berani. Tadi kenapa boleh tepuk tangan? Oh my God, oh my God. Nampak tak? Percaya boleh, semua orang boleh percaya.
Tapi bila nak gantikan tadi dengan orang tu, dia serkes tadi, jangan takut nanti tembus habis kepala mati katak je kan, orang sebut macam tu. Maksud kata keyakinan tak ada, cuma ada kepercayaan. Banyak tak hari ini umat Islam yang ada kepercayaan tapi tak ada keyakinan. Kalau dah betul ada keyakinan, takkan jadi 85% saya ulang balik, berapa puluh kali dah sebut 85% umat Islam di Malaysia tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kalau betul ada keyakinan, tak jadi tak kala macam ni, tuan-tuan. Sebab kita boleh mempercayai sahaja tapi tak sampai kepada yakin. Nak yakin, ini kita nak kena pelajari ilmu yang disebut sebagai ilmu tauhid, rukun iman yang 6, kemudian perkara-perkara sam'iyah. Dalam surah Al-Baqarah di awal tu, Alif Lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa, kata Allah, yakni orang yang mempercayai kepada perkara-perkara ghaibah, gaib. Perkara gaib ni termasuk jin. Ni yang kita pakai minyak arhana syifa. So minyak tu manusia tengok macam tak ada apa, tetapi bagi jin dia tengok benda ni telah dibaca ayat-ayat Quran. Yang disebut Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran diturunkan menjadi syifa'. Syifa' termasuklah dia jadi sebagai satu bacaan ataupun sebagai dikatakan ayat yang nak menjauhkan daripada gangguan jin-jin yang jahat. Ini ada dua kategori, satu jin Islam dan satu lagi jin yang jahat. Kita tak nampak jin, di dunia, tapi besok di akhirat jin tak nampak kita pula nampak jin. Waktu tu kita pula gelak, kalau sempat ada gelak lah tengok jin. Di dunia memang Allah hijab jin ni tak nampak, dan dia ni bukan duduk di alam gaib. Ingat, jin sekadar Allah hijabkan, kita tak nampak sahaja. Alam gaib lain, alam gaib yang disebut perkara sam'iyat tu, yang kata dosa pahala tu kita tak tahu macam mana bentuk. Begitu juga macam mana titian sirat, mahsyar, dan begitu juga apa dia mizan. Tu semua tu perkara sam'iyat ghaibah yang kita akan dapat tengok esok bila mana kita duduk di negeri akhirat. Termasuklah barzakh. Barzakh pun kita kata ghaib, kita tak boleh kata tu kubur, dalam tu lah roh. Tak, itu simbolik dah ditanam, disimpan, maka dia berada di alam barzakh. Takkan alam kecil macam tu dia kan. Cuma simbolik ni kita kata bila dah tanam itu sebagai perkuburan. Dia tak boleh kita katakan itu apa tu? Itu alam barzakh. Tak ada orang kata itu alam barzakh. Mana ada orang pergi kubur Bukit Kiara, tu alam barzakh tu. Orang kata itu tanah kubur. Tanah kubur only, tapi bila sebut barzakh, benda yang gaib. Jin dia tidak digaib, cuma dia hijab. Sebab itu kita boleh lawan dia tadi dengan apa yang disebutkan tadi Quran. Nampak? Dia tak nampak kita besok di akhirat. Kita nak apa dia kita tak nampak di dunia, tapi besok di akhirat kita nampak dia. So kerana itu bila mana ayat-ayat tadi kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi satu pencegah. Dan kalau katakan syifa tadi juga, dia boleh menjadi penyembuh daripada apa yang disebutkan tadi, gangguan daripada jin-jin yang jahat, termasuklah syaitan dan iblis. Itu yang kita tak boleh nampak, tapi mereka boleh menyerupai daripada kalangan syaitan, daripada kalangan manusia yang kita nampak. Kadang dia orang, tapi dalam keadaan dia seperti mana iblis dan syaitan, sebab perangai dia. Kemudian dia punya peribadi dia banyak mengikuti iblis dan syaitan, dan akhirnya sebiji macam iblis dan syaitan. Jadi kita remote daripada jauh je lah, tak payah dia nak susah-susah. Dia dah tahu dah, ramai orang tak semayang. So senang perkara maksiat berlaku, senang perkara jahat berlaku. Itu antara yang kita boleh kongsi sedikit tentang hijrah Nabi. Untuk akhir kesimpulannya, hijrah Nabi kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lepas aku berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang ada hanyalah jihad kemudian dengan niat, perbetulkan niat. Kita buat amal ikhlas kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran. Begitu juga jihad, maksud bersungguh-sungguh. Juhdun ia jihadu, jihad maksud dia buat sesuatu bersungguh-sungguh. Baik kerja kita buat bersungguh-sungguh, kemudian sembahyang kita buat bersungguh-sungguh, kemudian hidup kita ada amanah, maka amanah kita pikul tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Insya-Allah mudah-mudahan itulah hijrah yang kita boleh ambil. Maka kata satu orang ulama,
Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, sekiranya dia tidak berlaku hijrah Nabi, kata Dr. Mustafa As-Sibai, tidak akan ada tamadun manusia, tidak ada akhlak manusia sampai hari ini, tidak wujud pribadi manusia sebagaimana pribadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hikmah kan pengajaran oleh hijrah Nabi itu, sebahagian yang dapat saya sampaikan sikit waktu yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan aktibat. Kalau ada satu dua soalan nak tanya, ada? Kalau nak tanya lah, ya. Tak ada lagi. Semua dah faham apa ya? Dah faham, mudah-mudahan lah. Kalau tak ada, simpanlah untuk kuliah ataupun ceramah program akan datang. Boleh tanya lah Ustaz. Ini live ni, tak payah tengok TV dah, insyaAllah boleh untuk jawab terus. Dan siapa yang nak minyak Raihan Syifa, ada lagi boleh 130 250 yang saya bawa dari. Wallahualam. Qul hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.